Okey kawan-kawan, jangan lupa ya untuk tekan butang like dan juga butang subscribe untuk channel ni ya. Terima kasih. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar korang semua hari ni? Aku harap korang dalam keadaan sihat walafiat bersama dengan keluarga masing-masing. Walaupun masih lagi dalam perintah kawalan pergerakan. So aku doakan agar semua yang menonton video kali ni diberi rahmat dan juga diberi nikmat kesihatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Okay guys, kali ni aku nak share dengan korang tentang tajuk video kali ni, iaitu kalau aku dah ada penyakit, ada tak ataupun boleh tak aku apply mana-mana plan takaful yang ada kat Malaysia. Okay, secara normalnya, kalau katakan normal plan atau plan yang asas normal, memang tak ada lah, memang tak boleh, memang pihak takaful akan reject. Tetapi Alhamdulillah ada beberapa company, termasuk Great Eastern Takaful sendiri, kita buka satu peluang untuk mereka yang dah berpenyakit untuk apply ataupun untuk dapatkan plan takaful untuk mereka. Macam DGA Takaful, kita ada satu produk yang special untuk mereka-mereka yang dah penyakit, kita namakan sebagai iGrade Harapan Plus. So iGrade Harapan Plus ni kita terima je. Kalau katakan kau dah ada sakit apa-apa pun, kita terima dalam plan tu. Tapi dia ada term dan juga condition yang kena faham lah. Okay, antara kelebihan plan takaful iGrade Harapan Plus ni, sebab kebanyakan klien aku yang dah sakit, memang ramai yang apply plan ni. Antara kelebihan dia yang pertama, macam yang aku cakap tadi lah, kalau kau dah ada sakit pun kita terima. Yang kedua, kita bagi coverage ataupun papasan asas. Jangan duk tanya pula, plan ni untuk medical card lepas atau tidak. Soalan tu, jawapan dia memang tak. Dalam plan ni memang tak ada medical card. Dia hanya provide ataupun kita hanya sediakan papasan asas saja. Pampasan asas tu apa dia? Pampasan asas tu adalah yang pertama, pampasan tunai jika berlaku kematian ataupun pampasan tunai jika berlaku hilang upaya kekal. Disebabkan oleh dua perkara. Yang pertama, disebabkan oleh kemalangan. Yang kedua, disebabkan oleh non-accidental clause ataupun disebabkan oleh bukan kemalangan. Okey. Non-accidental clause tu termasuklah sakit dan sebagainya. Okey, aku cerita dulu yang bab accident ni. Okey, kalau katakan berlaku hilang upaya ataupun berlaku kematian disebabkan oleh kemalangan, ada beberapa term yang bagus lah dalam plan ni. Yang pertama, kalau berlaku kematian di dalam Malaysia, dia akan bayar tambahan 100% terhadap normal ataupun pampasan asas tadi lah. Kata kalau kau ambil pampasan 50,000, so kita akan bayar 100% tambahan. Maksudnya 50,000 plus lagi 50,000, maksudnya pampasan tunai tu dia akan jadi 100,000. Walaupun asas tadi tu, kau ambil plan tu tadi 50,000 coverage. Tapi kalau berlaku kematian di dalam Malaysia, kita akan bagi double. Asas tu double lah, 100% tu double, 100% daripada pampasan asas. So maksudnya kalau berlaku di Malaysia, kita akan bagi 100,000 kalau dia ambil yang 50,000 tadi lah. Kalau katakan berlaku kematian di dalam Malaysia, ingat di dalam Malaysia disebabkan oleh sebab-sebab tertentu. Sebagai contoh, kalau berlaku kemalangan sebagai penumpang dalam pengangkutan awam ataupun kebakaran hotel dan sebagainya, yang ni pihak GE Takaful akan membayar pampasan sebanyak 200%. Katakanlah A dia ambil pampasan ataupun dia mencarum pampasan asas kematian dan hilang upaya sebanyak 50,000. Kalau berlaku di Malaysia disebabkan oleh kejadian-kejadian tertentu ni, dia akan bayar sebanyak 200%. Maksudnya dia akan dapat dalam lebih kurang dalam lebih kurang 150,000, 3 kali ganda. Okey, yang ketiga pula, jika kemalangan tu berlaku di luar Malaysia, okey, tambahan sebanyak 300% daripada pelindungan ataupun pampasan asas akan dibayar. Maksudnya kalau berlaku di luar Malaysia, yang tu dia akan bayar sebanyak 3 kali ganda, 300% daripada pampasan asas. Itu kelebihan kalau berlaku kematian disebabkan kemalangan. Okey, yang tu yang empat menarik lah. Agak menarik bagi aku sebab walaupun kau beli pampasan asas yang kecil, tapi waris dan juga penama akan boleh menikmati, bukan menikmati lah, dapat pampasan yang lebih tinggi jika berlaku kematian disebabkan oleh kemalangan. Tapi ada kekurangan dia. Kekurangan dia yang pertama, kekurangan plan ni yang pertama, dia punya caruman tu akan ada peningkatan. Dia cuma caruman akan ada peningkatan. Setiap 5 tahun akan ada peningkatan. Itu kena berhati-hati dengan caruman. Yang kedua, untuk non-accidental clause, kalau katakan berlaku kematian disebabkan oleh non-accidental clause, sakit dan sebagainya, untuk 2 tahun yang pertama tidak akan dibayar.
Itu dia punya kekurangan untuk 2 tahun pertama. Katakanlah dia ambil tahun 2020, 2021, berlaku kematian pada tahun 2020. Katakanlah dia ambil pampasan asas 50,000. So 50,000 tadi tidak akan dibayar. Yang hanya akan dibayar hanyalah kita akan refund balik caruman yang telah dibayar untuk tempoh untuk tempoh tersebut lah. Katakanlah setahun dibayar. So setahun darab, katakanlah caruman dibayar RM50. RM50 darab dengan setahun. So itulah yang akan dibayar balik kepada waris. Kalau berlaku kematian disebabkan oleh non-accidental clause dalam tempoh 2 tahun yang pertama. Yang tu kena berhati-hati sikit, term yang tu lah. So aku duk nampak plan ni dia ada bagus dia, dan juga dia ada beberapa kekurangan. Bukan kekurangan lah, benda ataupun term yang korang kena faham, supaya nanti bila korang nak claim, korang jelas. Dan juga korang taklah marah pada ejen dan juga marah pada company ataupun marah pada operator takaful. So soalan dia, siapa yang sesuai dengan plan ni? For sure lah mereka yang dah berpenyakit, itu memang sesuai untuk apply. At least kalau berlaku kematian ataupun berlaku hilang upaya kekal, waris ataupun isteri ataupun anak-anak ada sedikit dana untuk mereka survive kan. Kalau ataupun boleh selesaikan hutang-hutang yang tertunggak ataupun tertangguh. Contohnya macam kalau ada hutang kereta dan sebagainya, at least waris boleh gunakan duit tersebut sebagai backup untuk selesaikan hutang, ataupun duit tersebut untuk backup sebagai dana pendidikan anak-anak dan sebagainya. Yang kedua, siapa yang sesuai? Mereka-mereka yang, ini pun penting, sebab ada juga setengah klien aku, bila dia apply loan rumah, contoh bila apply loan rumah, kau dah ada sakit, bila kau buat declaration kepada banker ataupun pihak bank yang buat SNP dan sebagainya, bila dia orang tahu ada penyakit, kebiasaannya ada juga kes-kes yang tak declare. Yang tu aku tak nak cerita. Yang ni aku nak cerita bila kau declare dalam form, bila kau nak ambil mortgage reducing term takaful tu, ataupun takaful yang melindungi loan rumah korang tu, biasa kalau kau declare, pihak insurance atau pihak takaful dia akan reject MRTT. So maksudnya loan korang tu tak ada coverage. Katakanlah kau buat loan 30 tahun. So dalam masa 30 tahun tu, na'udzubillah, jika terjadi apa-apa, kematian ke apa ke pada tahun yang ke-10, maksudnya waris kena gunakan duit sendiri, ataupun hutang rumah tu masih lagi belum dilangsaikan sebab tak adanya MRTT. Jadi mereka-mereka yang dah ada sakit, yang nak buat loan rumah ataupun loan rumah dah lulus tapi tak ada MRTT, this is the best plan lah. Supaya korang at least, kalau katakan loan rumah ada RM150,000 ke ataupun RM200,000 ke, at least ada coverage sikit, supaya tak terasa adik waris nanti nak membayar hutang. Itu cerita dia. So kepada sesiapa yang nakkan kiraan, sebab plan ni dia kena kira ikut umur, dia bukan general. So boleh tinggalkan dekat komen nombor untuk saya hubungi, dan juga tarikh lahir, dan juga sedikit tarikh lahir, nombor untuk dihubungi, dan juga pekerjaan. Tapi dekat sini ada sedikit lah sharing pasal dia punya jadual. Kalau kau boleh nampak kat sini, jadual dia punya kiraan, sebab dia ada term dia, dan juga dia ada jadual calculation dia. Tapi kalau nak lagi detail, boleh tinggalkan dekat komen nama untuk dihubungi, nombor untuk dihubungi, tarikh lahir, dan juga korang punya pekerjaan. So kat situ nanti kita akan cuba hubungi untuk sama-sama kita tengoklah apa plan yang sesuai untuk keadaan semasa korang. Right? So setakat itu saja sharing untuk kali ni. Aku harapkan ianya bermanfaat dan memberikan info pada korang semua. Kalau ada apa-apa soalan, boleh call nombor dekat bawah ni, ataupun boleh tinggalkan komen. Kalau ada soalan yang aku boleh jawab, aku akan jawab. Kalau ada yang aku tak boleh jawab, soalan tu terlalu susah ke, aku akan refer kepada mereka yang lebih pakar untuk menjawab soalan korang. Alright, so sekian saja untuk kali ni. Aku harapkan korang dalam keadaan sihat sejahtera. Selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, ini adalah jadual iGrade Harapan Plus untuk caruman RM50,000 yang macam aku cakap tadi tu. So kalau korang tengok kat situ ada dia punya jadual bayaran untuk umur 19, 25 sehinggalah 76 ke 80. So boleh tengok-tengok dan juga boleh buat calculation untuk berapa jumlah caruman yang korang kena bayar untuk umur korang. So apa-apa boleh tinggalkan komen dekat bawah untuk aku hubungi dan juga untuk kita bincang dengan lebih lanjut. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.